بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', alhamdulillah, apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan sentiasa sihat belaka, mudah-mudahan sentiasa ceria bersama dengan keluarga masing-masing walaupun di mana kita berada, dan yang paling penting kita sentiasa ceria, kita sentiasa gembira bersama dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk pada juzuk yang baru, iaitu juzuk yang ke-24, itulah muka surat 462. Kita masih lagi berbaki beberapa hari, lebih kurang 3-4 hari lagi kita nak menyambut bulan Al-Quran, bulan yang dimuliakan. Antaranya sebab apa mulia bulan tersebut? Bulan Ramadan, kerana Al-Quran diturunkan dalam bulan tersebut. Menjadi mulia bulan tersebut, masya-Allah. Baik, seperti biasa pada kali ini kita masih bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi untuk meneruskan lagi tadabburnya, memberi kefahaman kepada kita muka surat 462. Silakan doktor. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, semuanya segar bugar. Insya-Allah tak lama lagi kita akan sambut Ramadan. Dan suka juga untuk saya ingatkan, sebenarnya para sahabat, para tabi'in, salafus salih yang terdahulu, apabila nak dekat sampainya bulan Ramadan, apabila masuk sahaja bulan Syaban, sebenarnya mereka telah mula membelik-belik Al-Quran mereka semula, kerana seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, yang mana bulan yang diturunkan Al-Quran dan bulan Rasulullah bertadarus Al-Quran. Kalau para sahabat dia bermula dalam bulan Syaban untuk murajaah ataupun untuk ulang kaji Al-Quran, kita tuan-puan alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk mutalaah, iaitu kita ulang kaji Al-Quran ni setiap hari dalam rancangan kita, rancangan My Quran Time ini. Hari ini kita telah pun masuk kepada halaman yang ke-462, yang mana kita meneruskan lagi daripada surah Zumar. Kalau tuan-puan masih lagi ingat mengenai tentang hidayah, mengenai tentang sifat Al-Quran dan sebagainya. Sebelum kita masuk dalam pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah lagi ilmu pengetahuan yang baru buat kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada halaman yang ke-462, seperti biasa, mari sama-sama kita saksikan sinopsis apakah pengajian kita pada halaman yang ke-462 ini, iaitu kita akan meneroka mengenai tentang ancaman bagi para pendusta dan janji Allah bagi orang yang beriman. Ini sifat orang yang suka mendustakan agama.
Manakala yang kedua pula, kita akan menyingkap keyakinan penyembah berhala dan ancaman kepada mereka, yang mana ini akan disebutkan nanti pada ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-40 insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan pengajian kita, seperti biasa tuan-puan, suka juga untuk saya ingatkan, kita sama-sama baca. Kita sama-sama baca, kita biarkan Malaysia, bukan Malaysia dah sekarang ni, maknanya satu dunia yang menyaksikan My Quran Time ini. Mari sama-sama kita baca Al-Quran bermula daripada ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-36, yang mana bacaan akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor yang telah memberi pencerahan sinopsis pendahuluan tentang juzuk yang ke-24 yang akan kita baca ni. Jom sama-sama kita mulakan My Quran Time baca faham amal dengan membaca ayat daripada 32 hingga ayat 36. Betul, 36. 36. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-32 Allah Ta'ala berfirman, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah neraka Jahannam itu akan menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Sebenarnya ini adalah kesinambungan daripada perbincangan kita dalam halaman yang sebelum ini, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan Al-Quran ini sebagai hidayah. Allah Ta'ala kata, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang yang telah diberikan kelapangan dalam jiwa mereka tentang Islam, tentang Al-Quran, apakah mereka lebih baik daripada orang yang keras hatinya? Lalu Allah Ta'ala datangkan contohnya seperti Al-Quran yang dengan sifat-sifat tertentu didatangkan Al-Quran ini, dan kemudian Allah Ta'ala memberikan masalah, iaitu Allah Ta'ala memberikan contoh-contoh perumpamaan, banyak contoh-contoh perumpamaan dalam Al-Quran, tetapi golongan kafir ini tetap mendustakan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menegur mereka, ini adalah orang yang paling zalim, iaitu Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada mereka hidayah, Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat yang memberikan bimbingan, iaitu Al-Quran itu sendiri, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ, mereka ini apabila datang kepada mereka Al-Quran ataupun datang kepada mereka kebenaran, maka mereka menafikannya ataupun mereka mendustakannya. Lalu Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Allah Ta'ala kata, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ,
bagi orang yang membawa kebenaran iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya itulah dia orang-orang yang bertakwa. Dalam menghuraikan ayat yang ke-33 ini, Al-Imam Ibn Ashur, Al-Imam Ibn Kathir ada menyebutkan beberapa pandangan. Ada yang menyatakan ja'a bis-sidqi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah yang mendatangkan kebenaran dengan Al-Quran itu. Lalu yang membenarkannya siapa tuan-puan? Yang membenarkannya para sahabat, terutamanya As-Siddiq, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri. Dialah yang membenarkan apa yang didatangkan kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada sebahagian ayat-ayat, ada sebahagian ulama menafsirkan bahawa As-Sidqi di sini adalah yang mendatangkan kebenaran itu adalah Jibril, yang membenarkannya adalah Rasulullah. Bahkan ada beberapa penafsiran yang lain yang menyebutkan yang mendatangkan kebenaran itu adalah para nabi dan yang membenarkannya adalah para pengikutnya. Apapun penafsirannya, yang di sini kita terjemahkan sebagai yang mendatangkan kebenaran Al-Quran itu adalah Rasulullah, yang membenarkannya para sahabat. Apapun yang mendatang, apapun siapapun penafsirannya, yang paling penting adalah pengajaran dari aspek bagaimana kita membenarkan Al-Quran. Kita ambil daripada pengajaran di sini, yang mana Allah Ta'ala kata wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang apabila didatangkan kepada mereka kebenaran, mereka membenarkan perkara tersebut. Bagaimana nak benarkan perkara tersebut? Ini yang akan kita bincangkan. Antara perkara yang kita boleh benarkan Al-Quran ini adalah, ataupun benarkan hidayah Islam ini adalah dengan niat kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, kita membenarkan apa yang ada dalam jiwa kita, lalu kita terjemahkan dalam perlakuan kita, kita benarkan setiap apa yang Al-Quran datangkan. Kalau Al-Quran kata jangan ambil riba, maka kita benarkan kita tidak mengambil ataupun kita tidak mengamalkan riba. Kalau Al-Quran kata jangan makan makanan yang haram, kita menjauhkan makanan yang haram. Kalau Al-Quran kata jangan ambil rasuah, kita tidak mendekati rasuah. Ini adalah kelebihan orang-orang yang mendatangkan kebenaran, yang mana siapa yang membenarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka itulah yang digelarkan sebagai ulaika humul muttaqun, iaitu merekalah orang-orang yang bertakwa. Selain daripada disifatkan sebagai golongan yang bertakwa, sebenarnya apakah lagi kelebihan orang-orang yang membenarkan ini? Kalau kita perhatikan dalam hadis, sebenarnya tuan-puan, ada banyak kelebihan orang yang membenarkan Al-Quran, orang yang membenarkan ajaran Islam ini. Yang pertamanya, Rasulullah memuji golongan yang membenarkan Al-Quran, yang membenarkan apa yang telah didatangkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Rasulullah kata itulah dia khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang membenarkan Al-Quran. Bagaimana nak benarkan Al-Quran adalah dengan dia mempraktikkan Al-Quran, yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu dalam sebuah hadis ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, man khairun nas, siapakah dia orang yang paling baik? Lalu Rasulullah kata khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisanis sadiq. Orang yang paling benar itu, orang yang paling baik itu adalah orang yang mempunyai jiwa yang mahmum. Nanti kita sebut tentang mahmum. Tetapi Rasulullah kata wal lisanus sadiq, orang yang paling baik adalah orang yang lisan dia benar dan dia membenarkan. Lalu para sahabat tanya, mal qalbul mahmum, apa yang dimaksudkan dengan hati yang mahmum ini? Lalu Rasulullah kata huwa taqiyun naqi, iaitu sedap kalimah Rasulullah ni, huwa taqiyun naqi, iaitu yang orang yang bertakwa dan jiwanya bersih. Ini orang yang as-siddiq ni, orang yang membenarkan, bukan sahaja lisan dia benar tetapi jiwa dia membenarkan ajaran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini kelebihan pertama orang yang membenarkan kebenaran, iaitu mereka adalah digelarkan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Manakala yang kedua, kelebihan orang yang as-siddiq, orang yang membenarkan ajaran Al-Quran, mempraktikkan ajaran Al-Quran ini adalah ijabatud doa, iaitu orang ini mudah ustaz untuk doa mereka diterima. Perkara ni sebenarnya ada diceritakan dalam sebuah hadis ustaz yang disebutkan, yang Rasulullah cerita tentang syahadah. Rasulullah kata man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan untuk dikurniakan syahadah dengan penuh kebenaran, bisidqin, dengan jiwa yang benar, maka Allah Ta'ala ballaghahu Allah Ta'ala akan sampaikan kedudukan syahadah itu, iaitu mati syahid itu, sekalipun dia meninggal di atas
katil dia. Jadi gambaran di sini, orang yang lisan dia benar, orang yang jiwanya benar, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia makbul doa dia. Dia berdoa agar dikurniakan syahadah, dia mendapat syahadah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah tama'ninatul qalb, iaitu orang yang benar ini adalah hatinya tenang. Hatinya tenang, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, dia kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tama'nina. Dia kata tinggalkan apa yang meragukan kau, dan kebenaran itu adalah satu ketenangan, iaitu bila kita ada ragu-ragu terhadap makanan, katakan kita nak beli makanan dekat kedai, kita ragu-ragu tak ada tanda halal, tinggalkan dia, kerana kebenaran itu adalah satu ketenangan. Bila kita tenang dengan perkara tersebut, kita tak ambil dah makanan-makanan yang meragukan tersebut. Ini kelebihannya. Orang-orang yang menjauhkan diri daripada keraguan, membenarkan jiwanya dengan ajaran Islam, maka jiwanya akan menjadi bersih dan jiwanya akan menjadi tenang. Ini kelebihan ketiga yang dikatakan bagi orang yang memiliki kebenaran yang diajarkan ataupun yang disampaikan oleh Islam, dia benarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir sekali, yang paling tinggi, orang yang membenarkan ajaran Islam ini, mereka akan mendapat tempat yang tinggi bersama dengan para nabi nanti di sisi Allah Ta'ala di syurga. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran juga ada menyebutkan, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala, yang taat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala akan berikan mereka nikmat sehingga mereka akan duduk dengan para nabi. Allahu Akbar. Orang yang duduk dengan para nabi ni maknanya kedudukan mereka tinggi, masya-Allah, di syurga nanti. Tak teringinkah kita untuk bertemu dengan para nabi, duduk dengan mereka? Ini adalah kedudukan yang tinggi. Kalau kita pergi umrah tu, kita menangis-nangis dekat Raudhah, Ustaz, ada yang menangis-nangis dekat Raudhah, ada yang menangis bila bagi salam dekat Rasulullah. Ini kalau di syurga, kalau kita benarkan ajaran Rasulullah, maknanya kita akan mendapat kedudukan yang dekat dengan para nabi. Allahu Akbar. Inilah kelebihan orang yang Allah Ta'ala kata wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, iaitu orang-orang yang apabila didatangkan kepada mereka kebenaran dan dia membenarkan apa yang didatangkan kepada mereka, itulah dia golongan yang bertakwa. Ada 4 tadi kelebihannya. Yang pertama, mereka ini akan mendapat sebaik-baik manusia. Yang keduanya, doa mereka mustajab. Yang ketiganya, mereka akan mendapat ketenangan jiwa dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya Allah Taala menceritakan kelebihan orang yang bertakwa ini, kelebihan orang yang membenarkan ajaran Islam ini. Allah Taala kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Allahu Akbar. Mereka ini apa sahaja yang mereka inginkan akan didatangkan kepada mereka. Kalau kita terlintas dekat hati kita, kita nak sesuatu tu, kita kena pergi berusaha. Kadang-kadang kita tengok Facebook, ada orang share resepi kerabu sotong, katakan macam tu, baru kita tengok, kita pun terlintas kat mana nak cari ni, kita pun pergi telefon Food Panda ke, ataupun kita buka apps Food Panda nak cari. Kalau dalam syurga nanti apa yang terlintas itu dijelmakan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, iaitu apa bagi mereka apa yang mereka inginkan, dan apa yang ada itu adalah di sisi Tuhan mereka. Zalika jazaul muhsinin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, iaitu golongan muhsin ini adalah golongan yang ihsan. Yang ihsan kita dah sebut banyak kali. Golongan ihsan adalah seperti golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, iaitu golongan muhsin ini sebenarnya tahapnya adalah tahap yang tinggi, iaitu golongan yang dia merasakan ataupun dia dapat merasai seakan-akan Allah Ta'ala sedang memerhatikan dia. Allahu Akbar. Ini adalah golongan yang sangat tinggi, yang mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Semua perkara ini apa tujuannya? Allah Ta'ala kata liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amilu. Ini adalah bagi menghapuskan seburuk-buruk amalan kita. Tengok tu tuan-puan, kalau kita membenarkan ajaran Islam, kalau kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muhsinin ini, Allah Ta'ala akan menghapuskan seburuk-buruk amalan kita. Kerana ada dalam kalangan sahabat terdahulu, mereka ini memeluk Islam dalam keadaan mereka terkesan dengan dosa-dosa mereka yang lama.
Mereka dahulunya ada yang pernah mensyirikkan Allah Ta'ala, ada mungkin para sahabat yang pernah membunuh anak perempuannya sendiri, mungkin ada sahabat yang pernah berzina, mungkin ada sahabat yang pernah membunuh dan sebagainya. Mereka bimbang dengan dosa-dosa mereka. Lalu Allah Ta'ala kata sekiranya mereka benarkan ajaran Al-Quran, Allah Ta'ala akan kafarah, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa mereka. Allah Ta'ala kata liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladhi kanu ya'malun. Itulah kelebihan orang yang membenarkan, dan begitu rugilah orang yang mendustakan agama ini. Inilah dia perbincangan kita pada bahagian yang terawal. Bahagian yang pertama kita bincangkan tentang orang-orang yang rugi, iaitu golongan yang mendustakan agama. Yang beruntung adalah yang membenarkan kebenaran. Sebelum kita berhenti rehat seketika, mari sama-sama kita saksikan perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu daripada halaman yang ke-462 ini. Perkataan pilihan kita adalah halla, iaitu yang berasal juga kata akarnya daripada halala, yang membawa maksud menimpa. Perkataan ini sebenarnya banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu sekitar 51 kali. Inilah dia perkataan pilihan kita yang disebutkan pada ayat yang ke-40 nanti. Kalau kita masuk sebentar lagi di hujungnya dalam sesi yang kedua, kita akan berehat dahulu seketika tuan-puan. Kita akan sambung lagi selepas daripada ini perbincangan kita. Jangan ke mana-mana. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Alaysa Allahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah yang telah melengkapkan hamba-Nya? Bukankah Allah yang cukup bagi para hamba-Nya? Mereka menakut-nakut kamu dengan sembahan yang selain daripada Dia. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa kita baca doa ataupun zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai kita kata pelindung, sebaik-baik wakil kita. Mudah-mudahan kita menjadi kuat kerana ketauhidan kita dan kerana pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Baik sahabat-sahabat semua, alhamdulillah, terima kasih semua. Kita terus dalam My Quran Time, baca faham amal. Bahagian kedua menyusul. Kita belajar sedikit tajwid. Kita lihat slide daripada muka surat 462. Ayat yang ke-40, ayat bawah sekali. Nanti kita akan baca. Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Sempurnakan hukum idgham yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, man ya'ti, nun bertemu dengan ya. Yang kedua, 'adzabun yukhzi, tanwin berjumpa dengan ya. Dan yang ketiga lagi tak? Yang ketiga ada lagi di hujung sekali, 'adzabun muqim. Tapi yang di hujung ni senang sebab tanwin berjumpa dengan mim. Huruf mim tu memang huruf yang memang sedia asal gunnah. Jadi ia mudah nak dilantunkan, nak dilaksanakan. 'Adzabun muqim, tutup mulut senang.
tanwin masuk dalam mim. Adapun dua yang pertama yang perlu kita beri perhatian supaya idgham itu benar-benar masuk, benar-benar berlaku. Mayyati, nun masuk dalam ya. Mayya, ya mana? Ya tengah lidah. Sebut-sebut ya, ya tengah lidah kita akan berfungsi. Ya tengah lidah kita akan terkacip sedikit, kan? So nun masuk dalam ya di mulut, itu idgham. Ma'al gunnah masuk di hidung. Maksud dia serentak bermula di mulut dan juga berlaku di hidung. Mayyati, itu yang pertama. Kemudian azabun yukhzi, sama juga kaedahnya, cuma kali ini tanwin baris depan. Azabun, nun mati baris depan, kan? Azabun masuk dalam ya. Azabun yukhzi, maka kita masukkan suara nun mati ataupun tanwin itu ke dalam ya beserta, bukan selepas itu gunnah, beserta gunnah. Masuk sekali, berhenti pun sekali. Ya berda'ani ma'an wa yantahiyani ma'an. Macam mana? Man ya'tihi 'adzabun yukhzih. Jom, 1 2 mula. Man ya'tihi 'adzabun yukhzih. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi yang tak jemu-jemu mengajar kita tuan-puan tentang tajwid, tentang dengung dan sebagainya. Ini semua adalah bagi memastikan setiap bacaan kita itu bertepatan, elok seperti mana Al-Quran itu diturunkan, elok seperti mana Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi kalau tuan-puan perhatikan, kita telah masuk dalam perbincangan yang pertama tadi, iaitu kita bincang mengenai tentang golongan orang kafir ini mendustakan kebenaran. Lalu Allah Ta'ala datangkan tentang pujian terhadap orang yang membenarkan kebenaran, dan kita telah tengok tentang kelebihan orang-orang yang membenarkan kebenaran ini akan disukai oleh Allah Ta'ala, jiwanya tenang, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan sebagainya. Maka dalam bahagian yang kedua kita tengok tentang sifat orang yang mendustakan kebenaran ni. Mereka pula boleh menjawab dengan Rasulullah, mereka boleh argue dengan Rasulullah, seakan-akan hidayah itu tidak sampai kepada mereka. Sepatutnya hidayah sampai kepada mereka, tetapi kerana tertutup jiwa mereka daripada hidayah, maka mereka mempersoalkan pula ataupun berargumentasi ataupun berbalah pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sesi yang kedua ini kita akan baca daripada ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Mari sama-sama tuan-puan kita bacakan ayat ini yang akan dipimpin oleh kita oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada doktor yang sentiasa ceria, menceriakan kita semua. Kita nak ceriakan orang ni mesti kena ceria diri sendiri dulu. Kita kena ada sifat ceria dalam diri sendiri, senyum, barulah kita dapat senyumkan orang lain mudah-mudahan. Dan yang paling penting kita nak memahami ceria kita bersama dengan Al-Quranul Karim, dan kita nak baca bahagian yang kedua ayat 37 hingga ayat 40. Jom nahwan kali ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة
أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-37 Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi berhak membalas dengan azab. Perhatikan ayat ini yang mana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita. Tadi Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada kita kerugian golongan yang mendustakan kebenaran, dan kita telah bincangkan keuntungan, kelebihan orang yang membenarkan kebenaran tersebut duduk di dalam syurga, dan Allah Ta'ala akan memberikan mereka ganjaran yang tidak terhingga. Allah Ta'ala mencukupkan kepada hamba-Nya. Lalu Allah Ta'ala menceritakan pada ayat yang ke-37 ini, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala maka dia tidak akan sesat, dan Allah Ta'ala Maha Perkasa yang boleh membalas kepada hamba-Nya. Dan kita tengok dalam ayat yang ke-38 ini menarik sebenarnya. Golongan-golongan yang tidak mendapat hidayah ini dia pandai berhujah. Dia pandai berhujah. Allah Ta'ala kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah Ta'ala kata kalau ditanyakan kepada orang-orang kafir ini, ditanyakan kepada orang-orang musyrik ini, siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini? Lalu mereka kata la yaqulunna Allah. Mereka kata Allah lah yang jadikan langit dan bumi. Dia terima Allah jadikan langit dan bumi. Tetapi bila ditanyakan kepada mereka, kul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifat. Allah Ta'ala kata tanyakan kepada mereka Muhammad, kalaulah Tuhan Allah yang jadikan langit dan bumi ini, macam mana kamu mengambil Tuhan-Tuhan yang lain? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, dia katakan kalaulah datang bencana kepada muka bumi ini, datang angin taufan, datang bala bencana dari aspek penyakit dan sebagainya, datang banjir dan sebagainya, apakah berhala-berhala ini mampu menyelamatkan kamu? Lalu ini yang sebenarnya memberikan satu pukulan dalam jiwa mereka. Sebenarnya mereka tahu sebenarnya tuan-puan. Kalau tuan-puan masih lagi ingat kisah yang saya tak pasti kisah ini sahih ataupun tidak, mengenai tentang Saidina Umar yang dikatakan mencipta berhalanya daripada tamar, yang mana dia sendiri tergelak. Kerana para sahabat pernah bertanya apabila melihat Saidina Umar ni tergelak ataupun ketawa seketika, lalu ditanya, kenapa engkau gelak wahai Umar? Umar kata, yang ni riwayat ni tidak dapat dipastikan, cuma saya sampaikan sebagai apa yang pernah sampai kepada kita. Kita semak balik semula kalau boleh selepas daripada ini. Tapi nak cerita bagaimana Umar tergelak ni kerana dia kata, dulu aku cipta Tuhan aku daripada tamar. Daripada tamar itu, dan bila aku lapar aku makan Tuhan aku. Maknanya makan tamar-tamar dia tu tadi. Jadi dia pun boleh tergelak. Dia kata Allahu Akbar, zaman jahiliah dulu kita ni memang betul-betul jahil betul. Maknanya kita pun sebenarnya tahu Tuhan tu tak boleh buat apa pun, berhala tu tak boleh buat apa pun. Sama macam Nabi Ibrahim meletakkan kapak pada berhala yang paling besar. Kaum dia semua tahu yang berhala paling besar tu pun tak boleh nak menghancurkan berhala-berhala yang lain. Tetapi anehnya mereka ini barangkali kita katakan golongan yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, yang akhirnya apabila mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, mereka boleh lawan pula Allah Ta'ala balik, mereka boleh lawan Rasulullah SAW tu juga balik, sehingga kan mereka ini dikatakan maknanya memberikan ataupun memberikan keyakinan ataupun argue kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Baik,
Ini adalah pada peringkat awalnya perbincangan kita mengenai tentang apa yang kita katakan golongan-golongan yang confident ataupun dia yakin dengan apa yang disampaikan, mungkin juga kerana hidayahnya tidak sampai kepada mereka. Allah. Dan kalau boleh kita perhatikan juga ada beberapa sumber ataupun ada beberapa perkara sebenarnya ustaz boleh menjadikan kita menerima hidayah, boleh menjadikan kita menerima hidayah. Salah satunya, walaupun Allah Ta'ala kata wa man yahdillahu fama lahu min mudil, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala maka dia tidak akan sesat. Antaranya orang yang membaca Al-Quran ni sebenarnya dia boleh menerima hidayah. Ini yang Ustaz Tirmizi bacakan kita dah. Maknanya kita hari-hari baca dalam My Quran Time kita ini sebenarnya bagi membolehkan kita untuk mendapat hidayah juga, kerana Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, kan betul kan? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Allah Taala akan memberikan hidayah. Al-Quran ini akan memberikan hidayah bagi mereka yang menghidupkan, yang membangunkan Al-Quran ini. Ini antara kaedah bagaimana untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Taala. Yang pertama, banyakkan bertadabbur Al-Quran. Yang keduanya adalah dengan tafakkur. Kita selalu juga sebut, iaitu kita memikirkan tentang kebesaran Allah melalui kejadian langit dan bumi. Perkara ini disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inilah dia ayat yang kalau tak silap saya Rasulullah termenung, Saidina Abu Bakar menangis kerana menunjukkan kebesaran Allah Taala ini. Boleh ataupun dapat kita perhatikan daripada nikmat ataupun daripada kejadian langit dan bumi ini. Inilah antara punca-punca yang boleh menjadikan kita menerima hidayah. Perhatikan sekeliling kita, alam semesta kita, tangan-tangan kita ataupun tubuh badan kita, yang mana perkara ini sebenarnya boleh membuka hidayah, memberikan kita panduan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, melihat kepada kebesaran kejadian Allah ini tadi. Pertama tadi kita banyakkan baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Yang kedua, kita perhatikan alam semesta ini. Dan yang ketiga ini adalah dengan kita duduk bersama dengan orang saleh. Ini penting juga tuan-puan, kerana duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang-orang yang terpilih ini, kadang-kadang dia mengingatkan kita dengan kebaikan. Dia menasihatkan kita dengan kebaikan. Kalau ustaz, kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang merapu ni, orang yang merapu ni, kita takut nanti kita terjebak dengan perkara-perkara yang bukan-bukan ni lah. Ini yang kita tak nak lah. Maknanya sebab tu Rasulullah kata, al-jalisus salih wal jalisus su'. Maknanya Rasulullah membezakan antara orang yang duduk dengan orang soleh dan duduk dengan orang yang tidak soleh ini, seumpama orang yang duduk seperti dengan penjual minyak wangi. Kalau tak dapat minyak wangi free pun dapat bau wangi. Betul lah. Dapat bau wangi. Ataupun kalau duduk dengan penempa besi itu, nanti kalau tak dapat pedang pun nanti terkena koyak pula baju kita kena dengan besi itu tadi. Ini antara perkara yang boleh mendatangkan hidayah juga. Begitu juga perkara yang boleh mendatangkan hidayah sebenarnya adalah doa. Doa sangat penting tuan-puan. Kadang-kadang kita bimbang, mungkin ada kawan kita yang kita lihat jauh daripada Al-Quran, ataupun kita minta ahli keluarga, kita tengok ahli keluarga kita mungkin ada yang jauh daripada Al-Quran. Maka yang ini kita cadangkan agar mereka memperbanyakkan berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan hidayah buat kita semua. Yang ini yang Allah Ta'ala pernah sebutkan dalam sebuah, ataupun Rasulullah SAW pernah sebutkan dalam sebuah hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, ya ibadi kullukum dhal. Dalam sebuah hadis yang kursi, wahai hamba-Ku, kamu semua ini adalah berada dalam kesesatan, illa man ihtadaituhu, illa man hadaituhu, melainkan siapa yang aku telah berikan hidayah kepada mereka, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah daripada aku, maka aku akan berikan hidayah kepada mereka semua. Perhatikan di sini, sebenarnya salah satu kaedah untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala adalah dengan kita berdoa. Jadi saya ulang semula, ada 4 kaedah untuk kita mendapat hidayah. Kita tak nak jadi seperti orang kafir yang confident untuk tolak Al-Quran. Al-Quran kata jangan ambil rasuah, dia kata tidak mengapa, ini semua adalah hadiah sahaja. Al-Quran kata tak boleh ambil riba, dia kata tidak mengapa, ini adalah sistem yang telah dibangunkan dengan lebih baik dan sebagainya. Dia pandai pula ragu, sedangkan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala adalah lebih baik. Lalu kita kena mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan hidayah. Yang pertama dengan kita bertadabbur Al-Quran, yang kedua dengan kita bertafakur melihat alam semesta, yang ketiga dengan kita duduk bersama dengan orang yang saleh, dan yang keempat
dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan hidayah. Jadi bagi kita nak memasakkan lagi, bagi kita nak menguatkan lagi kefahaman kita berdasarkan ataupun mengenai tentang ayat ini, mari sama kita ulang semula ayat yang ke-37. Ayat yang ringkas sahaja yang menceritakan tentang hidayah. Bagaimana sesiapa yang telah diberikan hidayah kepada mereka, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyesatkan mereka. Kita sama-sama ulang semula ayat yang ke-37 yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita nak ulang ayat 37. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca ayat-ayat begini, sudah pastilah kita minta Allahumma hdina ya Rabb. Allah berikanlah kepada kami hidayah, dan kita minta hidayah Al-Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran. Ya Allah, hidayahkan kami dengan petunjuk hidayah daripada Al-Quran Karim. Kita baca ayat 37 sebelum doktor pasak lagi tadabbur yang seterusnya. Auzubillahi minasyaitan. Wa man yahdillahu fama Sadaqallahul Azim. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi berhak membalas dengan azab? Perhatikan di sini Allah Taala ingatkan kepada kita tentang hidayah. Kalau tadi ada orang yang mendustakan agama, mendustakan ajaran Al-Quran, jangan kita jadi seperti orang yang mendustakan ajaran Al-Quran ini. Kita hendaklah menjadi seperti golongan yang membenarkan Islam itu, seperti Saidina Abu Bakar, seperti para sahabat yang lain yang mereka tidak jemu membenarkan Al-Quran. Apa sahaja yang kita pelajari daripada Al-Quran ini, kaedah untuk kita benarkannya sebenarnya secara praktikalnya adalah dengan kita melakukan ataupun mengaplikasikan apa sahaja yang telah diajarkan oleh Al-Quran, menyebarkan kebaikan. Seperti hari ini kalau kita dah mendalami tentang pengajian kita pada hari ini, kita sama-sama sebarkan, kita sama-sama kongsikan kebaikan ini dengan share dalam Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah kaedah kita juga berkongsi kebaikan, membenarkan kebenaran. Mudah-mudahan apabila kita telah membenarkan kebenaran ini, Allah Ta'ala akan memberikan kita hidayah. Allah Ta'ala memberikan kita hidayah. Bila Allah Ta'ala berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang boleh memberikan kesesatan kepada kita. Kita tidak jadi seperti orang kafir yang confident melawan kembali Rasulullah. Dan kemudian Allah Ta'ala menyebut pada penghujung ayat ini, Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat sedemikian, kelak kamu akan mengetahui. Rasulullah akhirnya kata, engkau buatlah macam mana, aku akan buat seperti mana aku yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka kita akan perhatikan nanti siapa yang berada di pihak kebenaran. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi pengajaran yang kita akan ambil ataupun kita boleh praktikkan pada hari ini daripada pengajian kita, daripada halaman yang ke-462, iaitu yang pertama, galakkan diri kita untuk bersedekah dan berkata benar. Ini teknik ataupun kaedah untuk kita melakukan ataupun membenarkan kebenaran itu dengan melakukan kebaikan secara praktikal, iaitu bersedekah dan berkata benar. Yang kedua, merasai kecukupan dan kebergantungan hanya kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang melengkapkan kebaikan kita. Dan yang ketiganya, meraih rahmat Allah Ta'ala dengan bertawakal kepadanya. Setelah kita melakukan segala usaha, kita berdoa agar Allah Ta'ala kurniakan hidayah kepada kita dan kita bertawakal kepadanya. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Silakan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang saleh dan salihah. Kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang sentiasa menasihati kebenaran untuk kami, ya Allah.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sahabat-sahabat yang sejati, sahabat-sahabat dunia akhirat ya Allah. Kurniakanlah kepada kami guru-guru yang sentiasa mendoakan kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat kepada kami semua ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa kita. Dan untuk itu kita panjangkan sama-sama, kita memberi infak sumbangan kepada tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga memberi manfaat kita sesuatu untuk ummah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat yang memberi perhatian dalam My Quran Time baca faham amal, yang teruskan share, yang terus istiqamah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan ulangan seperti biasa malam dan juga esok pagi, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. My Quran Time baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi